Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain alayka ya sayyidi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radina billahi rabba, ya Allah, kami semua redha bahawasanya Allah Tuhan seluruh alam. Wa bil Islam dina, dan wahai Allah, kami semua redha Islam adalah agama. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan wahai Allah, kami semua redha bahawasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Ma'asyiral muslimin Allah muliakan, sahibul fadilah, seluruh jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syiah, Tuan Haji serta Puan Hajah, ayah ibu dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya mudah-mudahan. Pertama dan selamanya, alhamdulillah, marilah bersama-sama kita memanjat setinggi-tinggi syukur pada Allah di atas limpah rahmat, inayah dan kurnia daripada Allah. Pada malam yang penuh dengan barakah ini, dapat sama-sama kita berjumpa dalam pertemuan yang Allah susun, Allah atur. Pertemuan untuk kita menyebut bicara tentang Isra wal Mi'raj. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sebelum saya pergi jauh ke depan lah, suka saya untuk perkenalkan diri saya dululah kan. Saya kira ni kali pertama lah saya sampai di sini. Saya Muhammad Hanafi bin Muhammad Zaidi, tinggal di Ceras, Kuala Lumpur. Jauh ni Ustaz, Kuala Lumpur, dia kata kan. Betul, saya dah kuliah bulanan di Nilai Negeri 9. Dia berulang daripada Ceras ke Negeri 9. Dia takat Kelang ni celah gigi je lah tuan-tuan. Subhanallah. Alhamdulillah sudah berkahwin, beranak 2, beristeri 1. Alhamdulillah. Kena beritahu siap tu kan. Isteri 1 setakat ini, alhamdulillah kan. Akan datang wallahu alam kan. Oh, ibu-ibu pandang sengit dah kan Ustaz kan. Subhanallah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin semuanya. Sedikitlah latar belakang saya bertugas sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Guru lah, mudah ceritanya, saya seorang guru. Masa yang sama dulu bertugas di Masjid Al-Khasyi'in Desa Petaling sebagai imam di sana kan. Pengalaman saya begitulah, sedikit latar belakang. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jadi malam ni kita berjumpa dalam pertemuan yang Allah atur. Saya begitu yakin dan pasti, dalam kalangan kita yang hadir pada malam ini, kita datang daripada pelbagai ceruk rantau yang datang dengan pelbagai keadaan sebelum sampai ke sini. Ada dalam kalangan kita yang tadi nak sampai kan, pesan siap dekat suami, abang jangan kacau malam ni, ada kuliah maghrib Isra Mi'raj. Abang makan di kedai malam ni bang, saya nak duduk masjid surau malam ni. Kan ada makcik begitu kan. Ada dalam kalangan kita yang subhanallah berkejar-kejar balik kerjanya datang. Semua ini tuan-tuan, kita ni disusun atur oleh Allah untuk berhimpun pada malam. Saya tadi daripada Kuala Lumpur 40 lebih kilometer sampai jumpa tuan-tuan di sini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, semua ni berlaku. Adakah kita nak sebut dalam keadaan yang tak sengaja? Wallah, semua ni dah diatur oleh Allah. Saya teringat satu kisah, satu orang hamba Allah bercerita pada saya, Ustaz, saya ada satu orang saudara duduk di negara China, dia tahu, bekerja di sana, kemudian meninggal dunia di negeri China. Ini saya nak sebut tentang betapa pertemuan kita ni telah diatur Allah. Kemudian Ustaz, dia bekerja di sana dalam 7 ke 8 tahun, meninggal dunia di sana, kata dia.
Negara China ada satu prosedur yang sangat ketat untuk orang yang meninggal dunia di sana jika bukan warga negara China. Siapa-siapa yang meninggal di negara China bukan warga negara tidak dibenarkan dikebumikan di sana. Bakar tak apa. Nak ditanam tak dibenarkan. Ini prosedur negara China kerana kepadatan penduduk di negara sana. Jadi Ustaz, dia kata saya diberikan tanggungjawab oleh ahli keluarga untuk pergi ke negeri China, dapatkan jenazahnya, bawa pulang ke negeri Malaysia, negara Malaysia. Saya berulang Ustaz, berulang ke negeri China, pergi ke sana, minta untuk dikebumikan di sana awalnya. Tapi tak dibenarkan sebab undang-undang negara China, mana-mana warga negara luar tak dibenarkan kebumi di negara China. Subhanallah, akhirnya bawa pulang ke negeri Malaysia, kan? Sebelum bawa pulang ke negeri Malaysia, dia kata sebenarnya saya ni berat hati nak bawa balik Malaysia ni, dia kata. Sebab urusan untuk bawa satu jenazah naik kapal terbang, turunkan di negeri Malaysia, satu prosedur yang menyukarkan dan menyakitkan jenazah. Jenazah akan disedut seluruh air yang ada dalam tubuhnya, akan dihancurkan organ-organ di dalam badannya untuk disedut keluar, kerana organ inilah yang akan membusuk jika di atas kapal terbang. Jadi prosedur yang sangat susah. Tapi sebab polisi negara tidak membenarkan mana-mana warga negara luar dikebumikan di sana, saya terpaksa bawa balik. Sebelum saya bawa balik Ustaz, hari itu saya solat di satu masjid. Dia kata, masjid tempat saudara saya meninggal di sana. Dia kata, Ustaz, sebelum saya bawa balik, saya berjumpa dengan imam. Jadi borak dengan imam, imam tanya, kamu daripada mana? Saya daripada sekian, menguruskan jenazah sekian. Imam tu tanya, nak tak kebumikan jenazah saudara kamu tu di negeri kami? Nak. Saya kata, nak apa tidaknya? Dia kata, tapi tak boleh, saya dah naik kedutaan, jumpa dengan pegawai, jumpa dengan orang, semua tak boleh. Dia kata. Imam tanya, kamu nak ke tidak? Nak. Dia kata, boleh dengan syarat, dia kata, besok kalau kamu datang, satu orang pada kamu, pegawai daripada kerajaan negeri China datang pada kamu, sebut kamu tak tahu apa-apa. Kalau dia tanya, siapa kebumikan? Cakap tak tahu. Macam mana boleh kebumi? Cakap tak tahu. Bila kebumi? Cakap tak tahu. Macam mana boleh kebumi? Cakap tak tahu. Jawapan tak tahu je dengan bagaimana lain. Jadi besoknya kami uruskan jenazah tadi, saudara saya kebumi di sana. Selesai di sana, kata, betul Ustaz, dalam 3-4 jam kemudian datang satu orang pegawai China. Pegawai dia datang, tanya, macam mana boleh ke bumi? Dia kata, tak tahu. Bila boleh ke bumi? Tak tahu. Macam mana boleh ke bumi? Tak tahu. Siapa yang menguruskan? Tak tahu. Jawapan tak tahu je. Akhirnya, tuan-tuan memang bergaduh dengan pegawai daripada negara China tadi. Akhirnya pegawai itu pun penat agaknya. Dia pun balik, dia kata, lepas ni jangan buat lagi. Saya pun terdetik di hati. Cakap dengan imam, imam, kenapa imam sungguh-sungguh sangat nak tolong jenazah saya punya saudara? Apa jawapan imam? Imam ni kata, tuan-tuan, dia kata, subhanallah, sebenarnya aku tak kenal pun saudara kamu ni siapa. Dan tu kenapa imam sungguh-sungguh sangat nak tolong ni? Kenapa imam? Dia kata, sebab 20 hari sebelum ni, 20 hari sebelum dia meninggal ni, dia datang ke masjid ni. Kami ada buat majlis, dia datang. Jadi hari itu ada berborak lebih sikit dengan aku, kata imam tadi. Jadi pada perbualan aku dengan saudara kamu ni, aku tu dia orang baik, orang yang bekerja di sini untuk mengambil rezeki, kemudian hantar pada keluarganya di sana. Aku tu dia orang baik, orang jaga solat. Jadi hati ini rasa terpanggil untuk tolong dia. 20 hari sebelum dia meninggal, berborak dengan imam. Duduk situ 8 tahun tak pernah berborak dengan imam. 20 hari sebelum dia meninggal, berborak dengan imam. Akhirnya asbab berborak dengan imam tadi dipermudahkan urusan dia, dikebumikan di negara China. Subhanallah. Tuan-tuan, kita nak kata yang pertemuan tadi 20 hari sebelum dia meninggal itu kebetulan? Wallah, ia telah pun diatur sebaik mungkin oleh Allah. Mana saya nak beritahu apa sini, tuan-tuan? Pertemuan kita hari ni, semua ni datang ni, semua ni telah pun diatur dengan sebaik mungkin oleh Allah. Ada yang sibuk di luar, kemudian alhamdulillah rezekinya di sini. Ada yang memang tertunggu-tunggu nak datang kuliah mana. Pelbagai. Adapun semua kita berkumpul ini di atas rezeki Allah mengaturnya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin Allah muliakan. Jadi malam ni tuan-tuan, berhajat saya nak berkongsi di atas jemputan sahabat saya Abang Farizam kita jemput saya untuk berkongsi tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Isra' wal Mi'raj ini
Apa yang tuan-tuan pernah dengar cerita Isra' Mi'raj tahun lepas, tuan-tuan akan dengar cerita itulah tahun ini sama, insya-Allah. Kerana ianya peristiwa yang tidak akan pernah berubah sampai kiamat. Kalau tahun sudah tuan-tuan dengar Rasulullah Isra' Mi'raj naik binatang nama Buraq, tahun ni pun insya-Allah tuan-tuan dengar Rasulullah Isra' dan Mi'raj menaiki binatang bernama Buraq, insya-Allah. Dia tak berlaku. Hari ni tahun ni kita ubah sikit lah cerita Isra' Mi'raj, saya naik Buraq aja kan. Ustaz naik Vespa kali. Tuan-tuan tak akan berlaku, insya-Allah. Kalau berlaku begitu tak lama saya ke dalam lah tuan-tuan, kan. Ma'asyiral muslimin Allah muliakan, dia benda yang perlu diulang. Cerita agama ni benda yang perlu diulang. Tara ulang tu pun tak ingat, kan. Hadirin muliakan Allah, Isra' wal Mi'raj merupakan mukjizat kedua terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maklumat awal. Isra' wal Mi'raj merupakan maklumat kedua mukjizat kedua terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat dia apa? Mukjizat perkara luar biasa berlaku pada Nabi dan Rasul, membuktikan kebenaran ajaran di bawah. Nombor satu mukjizat Nabi Al-Quran. Nombor dua Isra' wal Mi'raj. Nak kata peristiwa Isra' wal Mi'raj ni adalah peristiwa besar dalam sejarah. Ambil maklumat ni tuan-tuan. Nabi ada ribuan mukjizat. Pernah satu masa saya sebut beberapa mukjizat perkara luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu masa Nabi solat di hadapan menjadi imam. Mata Nabi ni menghadap ke arah kiblat, menghadap depan, tapi seolah-olah Nabi melihat daripada belakang. Seolah-olah begitu, mata Nabi di belakang. Nabi melihat satu persatu sahabat yang datang, orang yang datang mengerjakan solat Jumaat. Nabi tengok satu persatu, seolah-olah Nabi melihat mereka secara berhadapan. Wallah, sedangkan Nabi melihat ke hadapan. Ini mukjizat, hadis sahih. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan binatang. Ini mukjizat luar biasa, kan? Pernah satu ekor unta berlari-lari unta daripada tuannya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta itu bercakap-cakap dengan Nabi. Nabi mengangguk-angguk pada unta. Usai unta itu bercakap, Nabi tulis kepada para sahabat. Nabi kata, siapa sahibu hadzal jamal? Siapa pemilik unta ini? Bangkit satu orang lelaki pemuda Ansar, aku ya Rasulullah. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, berbuat baik pada binatang. Nabi kata, kerana binatang ini mengadu kepadaku, dia diperintahkan bekerja dengan begitu berat tetapi diberi upah yang sedikit. Unta mengadu. Subhanallah. Ni mukjizat Nabi bercakap dengan binatang, kan? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan, kan? Kita sebut mukjizat Nabi membelah bulan. Mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wasallam membelah lautan. Ketika mukjizat itu diberikan kepada Nabi, jauh lebih hebat. Lautan boleh disentuh dengan tangan, lalu terbelah. Tetapi bulan tidak boleh disentuh dengan tangan, dibelah dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat isyarat, belah begitu, tolak ke kiri dan kanan. Bulan itu bergerak mengikut tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat luar biasa. Dalam banyak-banyak mukjizat ni tadi ni, yang paling besar adalah Quran, nombor satu. Nombor dua Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan ambil maklumat ni, kan? Baik, hadirin muliakan Allah. Sebelum berlaku Isra' wal Mi'raj, Isra' wal Mi'raj ni perjalanan, dia dua peristiwa berbeza. Isra' satu peristiwa, Mi'raj satu peristiwa. Isra' Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu peristiwa, Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik berjumpa Allah Sidratil Muntaha, dua peristiwa berbeza. Al-Isra' wal Mi'raj. Hadirin muliakan Allah, bila berlaku Isra' wal Mi'raj ini khilaf. Terlalu banyak pandangan para ulama tentang bila berlaku Isra' wal Mi'raj. Kita berpegang dengan pandangan berlaku bulan Rajab. Dia begini tuan-tuan, Isra' Mi'raj ijma' jumhur para ulama ijma' sepakat berlaku waktu Nabi duduk di kota Mekah. Tidak berlaku waktu Nabi di Madinah. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. 63. Bahkan Nabi memberikan satu hadis, Nabi kata, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur makhu di antara 60 hingga 70. Ini lingkungan umur umat Muhammad. Umur Nabi 63. Tuan-tuan sampai 63 tu standby lah, kan? Amboi ustaz tu muda sangat ke? Kan? Tidak juga, kan?
Kita tak pernah dengar lagi umur umat Muhammad jangkau ratus tahun. Tak ada, kan? Ke tuan-tuan ada dengar? Haji berapa umur? Alhamdulillah Ustaz, tahun ni 764. Ada tuan? Tak ada, kan? Dia lingkungan tu lah 60 hingga 70 umur umat Nabi SAW. Nabi umurnya 63. 63 tahun ini Nabi di kota Mekah sehingga umur 53. Apa kita nampak ni, nak dikolamkan pemikiran kita ni. Nabi umur sampai 53 di kota Mekah, 53 sampai 63 di Madinah, 10 tahun akhir di Madinah. Isra' Mi'raj ni berlaku waktu Nabi duduk di kota Mekah. Baik, hadirin muliakan Allah, kehidupan Nabi SAW di kota Mekah ketika itu, subhanallah, dalam tempoh yang sangat sukar. Dalam tempoh Islam mula datang umur Nabi 40 sampailah umur Nabi 53 di kota Mekah ni, tidak ramai yang memeluk Islam. Sekitar jumlah kurang daripada 250 orang. Sikit, tuan-tuan. Mana tak ramai peluk Islam jumlahnya. Subhanallah. Hadirin muliakan Allah, jadi kehidupan di kota Mekah ni sangat susah. Kehidupan di kota Mekah ni Islam tak diterima. Siapa peluk Islam dirampas hartanya, siapa peluk Islam dinafikan haknya. Jadi kumpulan-kumpulan yang peluk Islam awal di kota Mekah ni luar biasa hebat iman mereka. Telah Allah menguji Nabi yang demikian, Allah tambah lagi ujian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah mewafatkan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berumur 50 tahun. Jadi tadi kita sebut Nabi dijadi Rasul umur 40 sampai 53 di kota Mekah ni. Umur Nabi 50, Khadijah meninggal dunia. Isteri bila meninggal dunia, dia satu ujian yang berat. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis bila meninggal Khadijah. Telah Allah menguji wafat Khadijah di tahun itu, Allah menguji sama sekali lagi pada Nabi dengan wafat meninggal dunia bapa saudara Nabi nama Abu Talib. Dia meninggal dunia bulan sama. Dalam kitab Imam Saifur Rahman Mubarakfuri sebut, kedua-duanya meninggal pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. 10, umur Nabi 50 tahun. Setelah 10 tahun kenabian, umur Nabi 50, Khadijah meninggal, bapa saudara Nabi Abu Talib meninggal. Sedih Nabi, tuan-tuan. Dua kematian ini datang dalam tempoh yang dekat. Tuan-tuan, orang yang paling banyak diuji dengan kematian adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kematian ni ujian yang berat. Subhanallah. Nabi diuji meninggal ayahnya ketika Nabi belum lahir lagi, 2 bulan dalam kandungan. Pertama, Allah menguji Nabi seawal Nabi di dalam perutnya, Nabi di dalam perut ibunya. Umur Nabi 2 bulan meninggal ayahnya. Umur Nabi 6 tahun meninggal ibunya. Umur Nabi 8 tahun meninggal datuknya. 3 kematian di usia Nabi belum sampai 10 tahun. Nabi ada 7 orang anak. 7 orang anak ini, 6 orang anak meninggal dunia di depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Siapa dalam kalangan kita diuji yang seperti itu? Ayah meninggal, ibu meninggal, datuk yang jaga meninggal, 7 orang anak, 6 meninggal, 1 yang hidup. Fatimah bintu Muhammad, ketika Nabi nak wafat, anak Nabi ada 1 je, Fatimah, yang ada di sisi Nabi, yang masih hidup. Saya sebut satu ujian Allah bagi pada Nabi ni. Tak ada siapa dalam kalangan kita diuji seperti itu. Subhanallah. Maksudnya tadi saya sebut telah banyak Nabi diuji kematian. Isteri Nabi pula meninggal, umur Nabi 50 tahun. Meninggal pula isteri. Abu Talib, bapa saudara yang Nabi anggap seperti bapa, itulah bapa Nabi. Bapa Nabi Abdullah meninggal dunia ketika Nabi 2 bulan dalam kandungan. Nabi celik mata ayahnya telah tiada, menumpang di rumah Abu Talib ketika umur Nabi 8 tahun meninggal dunia. Abdul Muttalib berwasiat, sepeninggalan aku nanti Muhammad akan tinggal bersama kamu Abu Talib. Jadi Nabi dijaga di Abu Talib seawal umur Nabi 8 tahun sampailah umur Nabi 50 tahun masih berulang rumah Abu Talib walaupun duduk dengan Khadijah. Jadi bila meninggal Abu Talib dah dianggap seperti bapa sendiri. Meninggal pula Abu Talib dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nabi sedih yang bukan kepala. Ni nak sebut ni sebelum Isra Mi'raj ni, mana peristiwa-peristiwa yang menyedihkan Nabi ni bertubi-tubi datang. Subhanallah. Allah menguji Nabi dengan Abu Talib tidak beriman kepada Allah. Sampai mati Abu Talib tak beriman kepada Allah. Ya ke Ustaz? Ya.
Ketika Abu Talib hampir meninggal dunia, Nabi datang duduk di sebelah Abu Talib. Wahai bapa saudaraku, sebutlah kalimah la ilaha illallah. Kalimah ni dah aku boleh tolong berhujah di hadapan Allah menyelamatkan kamu nanti. Tolonglah Abu Talib. Di sebelah sudut lainnya ada pembesar-pembesar Quraisy berbisik pada Abu Talib. Hei Abu Talib, apakah kamu tidak suka kepada agama Abdul Muttalib, agama bapa kamu? Nampak dia psycho. Dia serang tu, dia kata, kamu tak suka ke agama bapa kamu? Kamu nak tinggalkan agama bapa kamu? Nabi duduk di sudut lain. Wahai bapa saudaraku, sebutlah kalimah la ilaha illallah. Tolong sebut kalimah ni je aku boleh tolong untuk berhujah di hadapan Allah. Sudut lain sebut, hei Abu Talib, kamu nak tinggalkan agama bapa kamu? Apakah kamu tidak suka kepada agama Abdul Muttalib, bapa kamu? Jadi akhir kalam yang keluar di mulut Abu Talib, wa ala dini Abdul Muttalib. Ini kalimah akhir. Dan di atas agama Abdul Muttalib. Sedih Nabi. Dalam kesedihan itu Allah menurunkan ayat Quran. Hei Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, kamu tak boleh beri hidayah kepada siapa yang kamu suka, akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Walakinnallaha yahdi man yasha. Sebab tu tuan-tuan, kita alhamdulillah Allah beri rezeki beriman kepada Allah seumur umur lahir. Tidak diberikan kepada bapa saudara Nabi Abu Talib, meninggal dunia. Sedih Nabi. Dalam sedih Nabi yang bertubi-tubi ini, Nabi keluar ke negeri Taif, minta tolong masyarakat Taif. Minta tolong masyarakat Taif. Masyarakat Taif buat lebih teruk lagi pada Nabi rupanya. Nabi berjalan keluar dengan satu orang budak nama Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi lah. Sampai ke negeri Taif, berjalan di sana 10 malam Nabi duduk di Taif. Masyarakat Taif bahkan buat lebih teruk lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hambat Nabi keluar ni, 3 batu dihambat, berlari Nabi keluar dengan Zaid bin Harisah. Kata Zaid bin Harisah, ketika aku berlari dengan Nabi, wallah aku mendengar bunyi ricikan air di kaki Nabi. Bila kulihat ke kaki Nabi, rupanya capal yang Nabi pakai telah pun basah dengan darah. So teruk tu kan, mereka melontar batu tuju pada kaki Nabi. Inilah kaki yang datang ke negeri kami untuk memecah belah masyarakat kami. Dituju batu-batu dibaling kepada kaki Nabi sehingga berdarah. Bunyi recikan air. Macam kita berjalan tengah hujan, kasut kita basah, kan ada bunyi kan, begitulah bunyi Nabi berlari ketika dihambat keluar oleh masyarakat Taif. Sedih Nabi. Nabi singgah di satu tempat, duduk sekejap di sana. Duduk di satu tempat, Allah memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhenti di satu ladang ladang anggur. Di situ datang satu orang penjaga ladang itu. Dia pun tanya, wahai pemuda, kamu kelihatan sangat letih, ambil gugusan anggur ini makan buat perbekalanmu. Nabi pun bila nak makan, Nabi baca Bismillah. Nabi nak makan tu. Ni balik Taif ni, bila nak masuk mulut Nabi sebut Bismillah. Penjaga kebun tadi tanya, dia kata, wahai pemuda, kamu datang daripada negeri mana? Kerana orang di negeri ini tidak menyebut perkataan itu untuk makan. Kamu datang pada negeri mana? Nabi kemudian bertanya semula, wahai tuan, Nabi tanya, tuan datang daripada kampung mana? Nabi tanya pada orang yang bagi anggur tadi. Dia kata, aku datang daripada satu kawasan, aku penduduk Niwana, satu kawasan di daerah Iraq. Asal kampungku di sana, aku bekerja di sini. Nabi kata, wallah, di sana ada satu orang lelaki saleh, namanya Yunus bin Matta. Nabi sebut satu nama, namanya Yunus bin Matta. Bila penjaga kebun tadi dia dengar nama Yunus, dia pun tercengang. Dia kata, mana kamu mengetahui cerita tentang pemuda bernama Yunus? Yunus bin Matta satu orang Nabi dan Rasul, satu orang saudaraku yang saleh, Nabi dan Rasul, sama sepertiku. Lantas pemuda ini mencium kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah, dan kamu Muhammad pesuruh Allah. Maksudnya dalam masyarakat Taif tak terima tadi, taubat juga satu orang peluk Islam. Ni cerita Nabi sedih ni, sedih. Isteri meninggal, pak saudara meninggal, masyarakat Taif buat teruk, sedih bertubi-tubi. Taubat sikit, ada seorang peluk Islam.
Dalam perjalanan Nabi pulang nak masuk semula ke kota Mekah, Nabi singgah di satu tempat. Di situ Nabi berhenti membacakan ayat Al-Quran. Rupanya dalam peristiwa itu Allah melalukan satu kumpulan bangsa jin datang lalu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jin itu mendengarkan ayat Al-Quran, sehingga Allah merakam peristiwa itu dalam surah Al-Jin. Allah sebut dalam ayat pertama, wa qalu sami'na Qur'anan ajaba. Jin ni kata, dia kata kami mendengar Quran yang sangat takjub. Jin perlu Islam, tuan-tuan. Sebab itu dalam kalangan jin ada yang beriman kepada Allah. Peristiwa mereka mendengar ayat Quran dibacakan Nabi, beriman kepada Allah. Subhanallah. Betul tuan-tuan, dalam kalangan bangsa jin ada yang beriman kepada Allah. Iblis dan syaitan total semuanya kafir. Tapi dalam kalangan bangsa jin ada beriman kepada Allah. Hadirin muliakan Allah. Sebab itu tak berapa tepat satu ungkapan. Tuan-tuan pernah dengar satu ungkapan yang orang Melayu kita selalu sebut. Dia kata sebaik-baik jin sama dengan sejahat-jahat manusia. Tuan-tuan pernah dengar? Saya pernah dengar benda ni sampai kat telinga saya. Sebaik-baik jin sama dengan sejahat-jahat manusia. Ni ungkapan yang tak berapa tepat. Jin kalau dengar mengamuk, tuan-tuan. Ni jin yang ada celah-celah kita ni, terima kasih ke saya. Subhanallah. Sebab dalam kalangan bangsa jin ada yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bergerak kepada kaumnya mengislamkan masyarakat bangsa jin, tuan-tuan. Subhanallah. Kan? Jadi bila kita kata sebaik-baik jin sama dengan sejahat-jahat manusia, manusia kadang lebih teruk pada jin pun ada, tuan-tuan. Subhanallah. Ini kena diperbetul, kan? Subhanallah. Hadirin muliakan Allah. Saya pernah berpengalaman satu hari menguruskan satu orang hamba Allah diuji sakit, dikerasukkan, kan? Bila buatkan air, bagi minum air, boleh bercakap lah jin ni, kan? Kita pun tanyalah. Kita bukan nak tujuan rawatan Islam ni, dia bukan nak tujuan hebat, tidak. Tujuan dia untuk berdakwah kepada bangsa selain manusia, kan? Dia jumpa bangsa jin. Apa jin ni kata, kamu ni kenapa ganggu manusia? Kamu beriman ke tidak? Kata, aku agama Islam, dia kata. Jin ada yang Islam. Ya, kah kamu Islam? Ya. Kat mana kamu mengaji kalau macam? Ada dekat masjid negeri, dia kata. Tuan-tuan, dia sebut nama tempat dia mengaji kat mana? Ya, kat masjid negeri. Duduk kat mana? Ada, duduk belakang-belakang, dia kata. Dia tuan-tuan kalau pergi masjid negeri, duduk belakang-belakang jaga, ada jin belakang. Ngaji dia di belakang. Subhanallah. Ni di antara rentetan peristiwa Nabi terubat sedihnya, tapi tetap berduka cita. Sampailah Nabi balik semula ke sana, masyarakat Islam tidak menerima Nabi. Sampai satu malam Allah memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah kesedihan bertubi-tubi datang. Kesedihan ini adalah satu dua peristiwa yang menggembirakan, melegakan hati Nabi sekejap. Ada satu orang peluk Islam namanya Addas, tadi yang kita sebut tadi, cium kepala Nabi tu. Kemudian bangsa jin ada peluk Islam, lega sikit Nabi. Tapi tetap Nabi berduka cita kerana masyarakat di negeri Mekah ketika itu tak terima Nabi. Akhirnya Allah memujuk Nabi, "Hei Muhammad, jangan berduka cita berlama-lama. Mari naik berjumpa aku dalam Isra wal Mi'raj, mengambil hadiah yang sangat besar kusiapkan untukmu." Baru masuk Isra Mi'raj ni, tuan-tuan. Tu dia panjang mukadimah dia, tuan-tuan, kan. Kita punya kuliah malam ni habis pukul 12. Boleh, tuan-tuan? Boleh tak? Tuan-tuan jangan, saya nak balik boleh, tuan-tuan ya, boleh. Saya nak balik Kuala Lumpur lagi lepas ni. Subhanallah. Tu rentetan cerita nak sampai Isra Mi'raj itu. Gitu kan Ustaz? Ya. Baru terbuka minda fikiran kita. Selama ni dengar Isra Mi'raj, Nabi pergi Palestin, naik jumpa Allah, ambil solat, bawa turun. Kita pun sembahyang 5 waktu. Wah, senang, tuan-tuan. Susah. Isra Mi'raj ni benda berdepan susah yang bertubi-tubi. Baru Allah jemput, "Hei Muhammad, jangan berduka cita lama. Mari naik jumpaku, ambil hadiah bernama salat." Hadirin muliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam digerakkan dalam satu perjalanan langit. Perjalanan ini Allah susun tentatif programnya. Allah menyusun perjalanan. Dalam perjalanan tersebut sangat luar biasa. Isra, perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kurang lebih sekitar 1200 km, kurang lebih perjalanannya 1200 km pergi saja.
Balik 1200 km lagi, 2400 km perjalanan pergi dan balik. Nabi kata, aku buat perjalanan tu satu malam. Tu ke Masjidil Aqsa, naik jumpa Allah. 7 talang naik ni, naik jumpa Allah Sidratul Muntaha, turun petang balik. Satu malam sahaja. Ianya peristiwa yang sangat menguji iman manusia. Bila berlaku peristiwa Isra Mi'raj ni, sebahagian pada manusia ketika itu yang beriman kepada Allah semakin kuat imannya. Abu Bakar, Umar bila ditanya, "Hai Abu Bakar," Muhammad menyatakan dia bergerak ke Masjidil Aqsa Palestin, kemudian naik berjumpa Tuhan di Sidratul Muntaha, 7 talang langit, kemudian turun patah balik jumpa kita. Satu malam perjalanan. Zaman tu tak ada kereta macam kita hari ni. Mekah, Madinah pun kat 3 hari perjalanan. Telah lagi Nun ke Palestin, hujung sana, satu malam kata. Apa kata Abu Bakar? Kalau datang daripada Muhammad, lebih pada itu pun aku percaya. Akhirnya digelar Abu Bakar As-Siddiq. Bila diuji begini, semakin kuat imannya. Ini satu kumpulan. Bila datang Isra Mi'raj, semakin beriman. Ada satu kumpulan, bila datang Isra Mi'raj, semakin kafir. Semakin kafir. Datang Isra Mi'raj, Nabi sebut cerita Isra Mi'raj, makin kafir. Tadi makin beriman, yang ni makin kafir. Muhammad confirm dah, kata Muhammad tak betul dah. Muhammad confirm dah, Muhammad ni orang gila. Mana ada orang pergi, kita nak pergi Mekah, Madinah pun kata 3 hari. No, dia pergi Palestin, Syam, Masjidil Aqsa, satu malam pergi petang balik lah tu. Kamu jadilah pengikut orang gila. Disindir-sindir sebahagian mereka, makin tak beriman. Sebahagian lagi kumpulan dipanggil kumpulan DAP, kan? Duduk atas pagar, kan? Bukan DAP tu. Kan? Duduk atas pagar. DAP Ustaz. Bukan yang tu. Duduk atas pagar. Nak beriman, nak percaya pun macam tak apa nak logik cerita ni. Tapi kalau tak percaya, ni datang pada Nabi Rasul, kan? Dia muncul 3 kumpulan. Beriman, tak beriman, yang duduk atas pagar ni. Nak beriman, nak percaya pun tak berapa nak percaya sangat, tapi tak percaya pun tak boleh juga. Ini datang Nabi Rasul. Dia begitu senario dan situasi ketika berlaku. Nabi cerita tentang peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj. Hadirin muliakan Allah, kita sebut di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di rumah Ummu Haniq, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Talib. Dalam rumah itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Ja'far bin Abi Talib, ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Mana ni rumah keluarga. Nabi duduk di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berumur, kita sebut 50-an lah. Khadijah meninggal dunia tadi kan, umur Nabi 50. Bulan Ramadan, Syawal Nabi keluar ke Taif. Kalau kita ambil peristiwa ini berlaku bulan Rajab, mana hampir pusingan setahun. Hampir setahun selepas Khadijah meninggal, kurang lebih. Dia berlaku khilaf. Ada sebut bulan Muharram, ada bulan. Kita tolak tepilah, kita tak mau sebut benda yang khilaf ni. Dia berlaku selepas kewafatan Khadijah. Nabi dekat-dekat nak hijrah ke negeri Madinah. Umur Nabi dah 50 lebih sedikit. Nabi hijrah 23 tadi kan. Baik, hadirin muliakan Allah. Dalam peristiwa itu, Nabi ketika itu sedang tidur. Lalu didatangkan kepada Nabi 3 orang malaikat. Datang yang bersama dengan Nabi itu antaranya Jibril dan Mikail. Datang kepada Nabi berupa dengan 1 orang laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Jibril ataupun para malaikat Allah yang lainnya, dia akan datang dengan rupa seorang laki-laki. Malaikat ni bila serupa dengan rupa orang, dia akan rupa dengan 1 orang laki-laki. Dan Nabi tahu ketika Jibril datang, rupa itu Jibril. Nabi tahu macam tu. Kerana Jibril ketika datang, dia akan datang serupa dengan 1 wajah tu. Dia tak berupa hari ni muka orang ni, besok muka orang lain, besok tak. Dia 1 wajah tu. Wajah yang sangat tampan, sangat segak. Ada 1 orang sahabat, mukanya mirip-mirip dengan wajah yang diserupai oleh Jibril. Namanya Dihyah Khalifatul Qalbi. Dan 1 orang sahabat lah, nama dia Dihyah Al-Qalbi. Sahabat ni rupa sangat tampan, sahabat ini. Jadi setiap kali Jibril datang, Jibril akan serupa dengan 1 wajah, seiras-iras dengan Dihyah ni. Itu orang yang segak lah. Tapi bukan Dihyah muka orang lain, tapi dekat-dekat. Maksudnya kalau zaman tu
rupa macam dihya. Subhanallah. Hadirin muliakan Allah, lalu Nabi datang, Jibril datang kepada Nabi, kejutkan Nabi. Nabi kata bainan naimi wa yaqazah, di antara aku tidur dan baru nak bangkit, baru nak sedar ni, Jibril datang membawaku keluar daripada rumah pergi ke Masjidil Haram. Di sana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dadaku dibelah. Dada Nabi dibelah kali kedua. Kita pernah sebut Nabi dibelah dada ketika Nabi berumur sekitar 4 ke 5 tahun di perkampungan Bani Sa'ad, perkampungan Halimatus Sa'diyah. Nabi dibelah dada. Dalam keadaan belah dada itu adalah belah yang real, dilihat dengan mata. Sebab apa kita sebut macam tu? Kerana rakan-rakan yang berada di keliling Nabi sewaktu itu berlari berjumpa dengan Halimatus Sa'diyah. Wahai ibu kami Halimatus Sa'diyah, Muhammad telah dibunuh. Dia kata, Muhammad telah dibunuh. Ya Rabbi, Muhammad telah dibunuh. Bila datang mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi telah pun berubah jadi pucat. Wajah Nabi sangat pucat dan ada kesan seolah-olah baru sahaja dibelah dadanya. Kesan seperti dilakukan pembedahan. Ini di antara teknologi yang ada dalam pengetahuan Allah. Subhanallah. Tuan-tuan jangan heran. Oh, pelik ustaz. Allah boleh buat jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih tak terjangkau dengan akal boleh dilakukan seperti itu. Kan? Hadirin muliakan Allah, kata Nabi, aku dibelah sekali lagi. Dikeluarkan pada bahagian hati, dibersihkan hati itu. Dibersihkan hati itu, dimasukkan semula untuk dimulakan perjalanan yang sangat panjang. Hati ni tuan-tuan, dia luar biasa. Tuan-tuan, sebut dalam hati la ilaha illallah di dalam. Bila belah ni tuan-tuan dada ni, cari mana benda yang sebut di dalam tu, tak jumpa. Subhanallah. Dia hati ni Allah buat belah ni 1000 belah, buka cincang-cincang, cari tak jumpa benda yang bercakap dalam hati ni. Dan kita ada satu suara di dalam. Bila kita nak buat benda tak elok kita nak buat, dia kata jangan buat benda ni, dosa. Dalam hati bersebut, bercakap dalam hati. Benda tu nama dia iman, duduk dalam hati. Bila kita nak buat tu benda, buat benda tak elok, dia kata jangan buat, dosa ni Allah tak bagi, haram. Benda tu nama dia hati, iman yang bercakap. Tapi benda tu bila belah, cari tak jumpa. Dia bukan organ hati tu. Organ hati tu organ badan. Dia ada tugas lain. Ni saya sebut benda yang bercakap dalam. Ni hebat apa yang Allah ciptakan. Subhanallah. Hadirin muliakan Allah, dicuci hati Nabi SAW. Hati itulah yang Nabi kata, jika kamu melakukan satu dosa dan maksiat, satu tumpuk hitam tertempel pada hati itu. Bila kamu beristighfar, niat pada Allah kebaikan, maka dibuang, dipadam satu tumpuk kejahatan itu. Maka hati ni bila bertumpuk-tumpuk kejahatan, perkara maksiat dia buat, hitam sampai satu masa bila hati dah terlalu hitam, tidak boleh dilihat lagi kebaikan yang datang. Hati yang bila datang mukjizat depan mata pun tetap tak mau beriman. Hati yang datang depan dia Nabi dan Rasul cakap pada dia. Bukan kata tu imam kampung, bukan. Nabi dan Rasul datang pada cakap pada dia. Belah bulan depan mata, tetap tak nak beriman. Sebab apa? Hatinya telah terlalu hitam, penuh tumpuk-tumpuk hitam, bergelumang dengan dosa dan maksiat. Tidak pernah dia berusaha untuk membersihkan hatinya. Kita dan saya dan kita semua kena berjaga-jaga dengan benda ni, kan? Kita sangat takut kalau hati ni tidak dibersihkan sampai satu tahap, didatangkan pada kita kebaikan, tetap kita menolak walaupun sah ianya adalah satu kebaikan. Wallah. Baik, hadirin muliakan Allah, lalu ketika itu hati Nabi dibersihkan, kan, dibelah dada, disucikan, kemudian nak dimulakan dengan satu perjalanan yang sangat panjang. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku didatangkan dengan satu ekor binatang bernama Burak. Burak ni satu binatang ahli syurga, kenderaan ahli syurga. Besok kita semua akan ada kenderaan syurga, insya-Allah. Masuk syurga semua, kita akan berjumpa sekali lagi dalam syurga dan kita akan berziarah naik binatang nama Burak, insya-Allah. Kan? Cuma Buraknya tak samalah, kan? Burak para nabi dan rasul takkan sama dengan saya, kan?
Saya ni ustaz kampungnya kan, takkan sama dengan saya kan. Buraq, apa orang-orang saleh berbezalah dengan buraq kita ni. Buraq saya kan, subhanallah, berbeza. Tapi tetap binatang nama buraq. Hadirin muliakan Allah, buraq ini kata Nabi dia binatang bersayap. Pantas perjalanannya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Jauh perjalanan buraq ni, pantasnya sejauh mata memandang. Nabi kata binatang ini lebih kecil daripada lebih besar daripada keldai, kecil sedikit daripada bagal. Maknanya kiraan saiz kenderaan tadi kan. Nabi dinaikkan dengan satu binatang nama buraq untuk perjalanan Isra. Isra Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini dipanggil Isra. Hadirin muliakan Allah, ketika dalam perjalanan itu Nabi mengetahui binatang ini pernah ditunggangi oleh para Nabi dan Rasul yang lain. Nabi datang nama buraq ni pernah Nabi dan Rasul lain juga tunggang binatang ni kan. Binatang itu ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi tambah di satu tempat tembok nama Haitul Buraq. Nabi tahu bila Nabi sampai, Nabi diisrakan sampai ke Masjidil Aqsa, ada satu tiang, satu tembok. Nabi tu, ini nama dia Haitul Buraq. Tembok tempat ditambat binatang nama buraq. Para Nabi dan Rasul yang lain bila naik binatang buraq, tambak di situ. Tembok tu ada akhir ni tuan-tuan, depan dia ada. Tuan-tuan kalau buka di Google, tuan-tuan tengok satu apa? Tuan-tuan tengok dipanggil tembok ratapan. Tuan-tuan kalau Google tembok ratapan Baitul Maqdis, tuan-tuan akan tengok tembok tempat orang-orang Yahudi dia akan duduk baca kitab dia, baca kitab Talmud dia kan. Sambil dia mengantuk-antuk kepala ke dinding tu kan. Itulah tembok tempat Nabi menambat binatang buraq. Mereka ada kepercayaan tembok itu tempat untuk mereka membuang segala bala yang ada kan. Subhanallah. Saya pernah dengar perkongsian daripada Fadil Ustaz Abdullah Al-Amin. Cerita dia rajin, Ustaz Abdullah Al-Amin selalu berulang ke Masjidil Aqsa, bawa jemaah. Dululah sebelum musim perang ni kan, Taufanul Aqsa, dia pernah berborak dengan satu orang Yahudi. Dia kata orang Islam kalau nak tahu tembok ratapan tu tempat kami buang sihir-sihir orang Islam. Dia kata kita main sihir kan, orang Islam ni sihir kuat betul. Dia kata yang kita pegang batu, orang Palestin pegang batu, baling. Dia kata bukan baling kosong, itu baling ada baca-baca. Dia kata ada sihir yang dibaling. Ini kepercayaan dia lah kan. Sebab tu tuan-tuan tengok pegang sniper, datang 2-3 orang pegang batu, baling batu, berselerak lari kan. Sebab dia ada kepercayaan orang Islam main sihir, kena batu ni memang sui lah hidup kita. Macam mana nak bagi neutralize benda ni? Kena pergi hantuk kepala dekat Haitul Buraq tadi, tembok ratapan, nak bagi hilang bala-bala. Sebab tu tuan-tuan tengok kadang-kadang kan ada yang berpakaian askar kan, berpakaian askar zoni duduk kat tembok ratapan kan. Tu baru pakai balik batu lah kan. Subhanallah. Begitulah. Hadirin muliakan Allah, maksudnya dalam sirah dan sejarah masih ada perkara yang kita sebut sampai hari ini. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, disebut dalam perjalanan Isra' Nabi ni, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi dipertontonkan dengan beberapa peristiwa. Walaupun perjalanan itu perjalanan pantas, tapi Allah menyusun Nabi berjumpa dengan beberapa perkara dan keadaan peristiwa ketika itu. Nabi melihat beberapa kumpulan dagang yang akan sampai ke dalam kota Mekah keesokannya. Nabi tengok berapa orang berjalan, berapa ekor binatang tunggangan dia ada, macam mana ada berjalan. Ada yang Nabi tengok tertinggal barang di belakang pun ada. Nabi tengok semua. Jadi besoknya bila Nabi sampai, mereka bercakap-cakap tentang Islam. Nabi kata tak percaya yang aku sebut ni. Nanti akan datang satu rombongan, ada 8 orang pada jalan itu. Sungguh besoknya datang betul perjalanan orang tu, dengan jumlah binatang yang tepat, dengan barang-barang yang mereka bawa seperti yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi nampak sungguh benda ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertontonkan, di antaranya Nabi melihat tanah tempat Nabi berhijrah, iaitu kota Madinah. Nabi singgah, Jibril bawa Nabi singgah ke Madinah ketika itu.
memberi isyarat, hai Muhammad, seolah-olahnya ini tempatmu selepas ini tempatmu untuk berhijrah. Nabi SAW digerakkan ke satu lagi tempat di Jabal Tur Sina, tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah. Nabi Musa mukjizatnya bercakap direct dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, cakap direct dengan Allah. Dibawa ke tempat itu, Jabal Tur Sina. Satu lagi tempat disebut dibawa Nabi SAW oleh Jibril ke satu tempat di Baitul Laham di Palestin, tempat kelahiran Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa lahir di bumi Palestin, satu tempat nama Baitul Laham. Hari ini telah dibom. Tuan-tuan, malam ini jika tidak silap perkiraan saya adalah hari ke-125 kalau tak silap saya, perperangan Taufanul Aqsa. 4 bulan lebih dah, tuan-tuan. Perperangan Taufanul Aqsa. Kita kena terus bercakap tentang apa yang sedang berlaku di bumi Palestin. Kena terus cakap. Hari ini kita lihat masyarakat telah semakin perlahan daripada bercerita tentang apa yang berlaku pada saudara kita di sana. Seolah-olah kita meninggalkan bumi Gaza itu, seolah-olah mereka telah kembali aman. Wallah, sedangkan sampai detik dan ketika saya bercakap ini masih lagi dibom bumi Gaza itu. Kan? Jumlah syuhada mencecah 27,500 secara rasmi Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan di Gaza. Secara rasmi 27,500 setakat semalam. Hari ni saya tak tengok, kan? Tak sempat nak tengok. Saya selalu malam saya akan buka tengok benda tu. Dijangka yang hilang di bawah runtuhan sekitar 6,500 ke 7,000 orang hilang di bawah runtuhan, belum dijumpai. Dijangka yang itu pun syahid juga. Yang perlukan rawatan di hospital mencecah 67,000. Setahap penceritaan masyarakat di sana, mereka kata setahap, dia kata kaki aku ni cedera ketika dibom, dihempak dengan binaan. Ayah aku ketika itu nak menyelamatkan aku, tak boleh tarik dah nak selamatkan, terpaksa diamputasi, dipotong kaki tu. Nak selamatkan ni, kaki dah hancur, tak boleh buat apa dah, terpaksa dipotong dengan pisau di dapur, kata. Tak ada abuse apa, tuan, kerat hidup-hidup ni. Subhanallah. Tuan-tuan, jadi kena terus bercakap tentang apa yang sedang berlaku di sana. Dan kita meninggalkan mereka seolah-olah mereka telah kembali aman, tuan-tuan, kan? Minggu pertama, 2 minggu, 3 minggu dulu, main semangat tuan-tuan kita ni, kan? Jumpa dengan pekerja McD tu, kita balik batu, kan? Bukan sinilah maksudnya, kan? Dia punya semangat nak bergerak tu. Hari ni, subhanallah, teruskan bercakap tentang apa yang sedang berlaku di bumi Palestin itu, kan terus diceritakan, kan? Dari muliakan Allah. Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj sampai ke Baitul Maqdis sedang berlaku. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan. Saya tak mau sebut banyak, enggak. Ini pun lagu 9 lah. Nampak? Saya sentuh sikit-sikit supaya tuan-tuan nampak flow perjalanan tu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Baitul Maqdis, tambat binatang nama Buraq, Nabi masuk ke dalam Masjidil Aqsa, Nabi mendirikan salat di sana. Nabi mendirikan salat di sana dalam keadaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakangku berdiri para nabi dan rasul seluruhnya, Allah menghidupkan mereka. Lalu salat di belakangku, aku menjadi imam mereka di Baitul Maqdis. Nabi salat bersama dengan para nabi dan rasul yang lain. Pelik ke tuan-tuan? Mustahil ke tuan-tuan? Wallah, tak mustahil. Kita sebut Nabi naik sampai ke langit, jumpa Allah pun tak mustahil. Apatah lagi Allah menghidupkan para nabi dan rasul yang lain untuk salat di belakang Nabi. Semudah itu tuan-tuan, Allah boleh buat, kan? Jadi kita jangan pelik. Pelik macam mana boleh hidup, boleh Ustaz? Ini yang luar biasa. Ini perjalanan yang saya sebut menguji iman. Kita yang dengar ni pun kadang-kadang yang tak kuat imannya, kita kata betul ke cerita ni? Subhanallah. Hadisnya adalah hadis yang sahih, bercerita tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Nabi salat di belakang Nabi, para nabi dan rasul. Di situ menjadi dalil dan bukti Nabi adalah penghulu, Sayyidul Anbiya, penghulu untuk seluruh nabi dan rasul. Habis salat tuan-tuan, Nabi pun mula perjalanan nak Mi'raj. Mi'raj, Masjidil Aqsa, naik berjumpa Allah. Mi'raj. Tadi Isra, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ni Isra.
Nabi telah pun melihat beberapa peristiwa yang kita sebut tadi. Ada banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi dipertontonkan dengan lebih banyak lagi gambaran-gambaran yang subhanallah luar biasa. Nabi diperlihatkan dengan syurga dan neraka. Tuan-tuan, kalau saya sebut ni pukul 9 sekarang ni kita sebut ni, pukul 9 ni, syurga dan neraka ada ke tidak? Jawapan dia, syurga dan neraka telah pun ada. Syurga dan neraka telah pun tersiap sekarang. Ni yang saya sebut ni, siap dah ni. Api neraka telah pun bernyala-nyala. Tunggu orang saja, tak ada masuk lagi. Syurga ada tak sekarang ni? Pukul 9 ni sebut ni. Jawapan dia, syurga dah siap. Wildan syurga, pelayan syurga, nun siap tunggu dah dalam syurga. Bidadari syurga siap dah tunggu. Subhanallah. Nabi melihat kan istana untuk Umar, mahligai untuk Bilal bin Rabah. Nabi mencium wangian syurga. Nabi kata, ni wangi sangat wahai Jibril. Dalam peristiwa Mi'raj Nabi naik ke atas ni, bau wangi. Nabi kata, wahai Jibril, daripada mana datang wangian yang begitu sedap baunya ni? Wangi semua. Kata Jibril, wahai Muhammad, ini wangian ahli keluarga Masyitah. Kan? Mau sampai pada kita cerita Masyitah ni macam mana kan? Tukang sikat rambut anaknya Fir'aun. Masyitah ni bukan nama orang. Dia Mishtu sikat. Mishtu sikat, Masyitah tukang sikat perempuan. Masyitu tukang sikat lelaki. Subhanallah. Orang datang pada kita kan, Masyitah, syurga dia wangi. Kenapa syurga dia wangi? Tuan-tuan cari kenapa wangi sampai Nabi bau. Kan saja ustaz cuit tak mau cerita kan. Saja bagi tuan-tuan panas sikit. Balik cari kenapa syurga dia wangi kan. Anak-anaknya dilontar dalam kawah yang berapi. Cerita juga kan. Anaknya dilontar dalam kawah berapi. Hei Masyitah, nak beriman tidak? Tidak mau. Anaknya disumbat satu ke dalam. Tengok anak depan mata dia rebus dalam minyak yang panas membakar. Beriman tak mau. Sumbat lagi anak. Begitu. Akhirnya sekali dia dengan anak kecil dia teragak. Anaknya Allah berikan satu karamah bercakap, wahai ibu, isbir, innaki al-haq. Wahai ibu sabar, ibu berada di jalan benar. Masyitah bila dengar, dia lompat masuk dalam kawah tu sekali dengan anak dia. Semuanya syahid. Allah mewangikan syurganya sehingga dihidu wangian itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra al Mi'raj. Subhanallah. Nabi melihat istananya Bilal bin Rabah kan. Dalam perjalanan Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik berjumpa Allah. Ustaz, kenapa Masjidil Aqsa? Kenapa tidak Allah menggerakkan Nabi daripada Masjidil Haram saja kan senang? Tuh naik ke atas, tak perlu lalu dulu Masjidil Aqsa naik semula. Kerana jawapan para ulama, Masjidil Aqsa merupakan laluan utama turun naik para malaikat Allah. Di antara laluan penduduk dunia, orang dunia dengan penduduk langit, itu laluan utama. Sebab itu pergi ke Masjidil Aqsa. Sebab itu kita kena terus bercakap tentang apa yang sedang berlaku di bumi Palestin, Baitul Maqdis, bumi Al-Aqsa terutamanya. Kan? Hadirin muliakan Allah. Baik. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi naik langit pertama berjumpa Nabi Adam. Ini tuan-tuan selalu dengar dah. 7 lapisan langit ni ada 8 orang Nabi dan Rasul. Langit pertama ada Nabi Adam. Nabi Adam pun sambut, selamat datang. Pintu langit ditutup. Nabi sampai pada pintu langit. Penjaga langit bertanya, siapa tu? Kata, ana Jibril wa ma'i Muhammad. Aku Jibril dan bersamaku ada Muhammad. Adakah dia diundang untuk naik? Jibril kata ya. Lalu dibuka pintu langit pertama. Masuklah Nabi ke langit pertama. Nabi kata langit pertama penuh dengan para malaikat Allah. Langit dan bumi ni jauh beza. Nabi kata langit itu luasnya seperti sebentuk cincin. Cincin itu adalah bumi dan seisinya, dilempar di tengah padang pasir yang sangat luas. Cincin itu adalah bumi dunia dan seisinya. Padang pasir yang luas itu adalah langit pertama. Subhanallah, luasnya langit. Penuh para malaikat Allah di sana. Nabi berjumpa dengan satu orang Nabi dan Rasul namanya Adam. Nabi Adam.
Nabi Adam pun jemput, marhaban ya Muhammad, selamat datang wahai Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi yang saleh wa waladun saleh. Selamat datang wahai anak yang saleh, Nabi yang saleh. Ini di antara dialognya. Dia tak banyak dialog. Tu je dialog dia. Selamat datang, bagi salam, Assalamualaikum, Nabi menjawab salam, Nabi bagi salam, dijawab salam, kemudian diadu-adukan kedatangan. Selamat datang wahai Nabi yang saleh, Rasul yang saleh, selamat datang. Itu je dialog dia. Kemudian Jibril pun memegang Nabi, wahai Muhammad, ayo kita ada perjalanan yang panjang. Sama. Yang kedua pun macam tu juga. Berjumpa Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Isa bin Maryam dan juga saudaranya Yahya bin Zakaria. Jumpa. Ada dua. Naik ketiga, jumpa Nabi Allah Yusuf. Naik keempat, jumpa Nabi Allah Idris. Langit kelima, jumpa Nabi Harun. Langit keenam, jumpa Nabi Musa. Langit ketujuh, jumpa Nabi Ibrahim. Setiap tingkatan langit ni sampai langit kelima, 1, 2, 3, 4, 5, kesemuanya tak ada dialog banyak. Dialognya cuma Nabi kata, aku bagi salam, mereka menjawab salam, mengalu-alukan kedatangan. Kan? Tu je dialog dia, tak banyak. Kan? Sebab apa? Kerana kata Jibril, wahai Muhammad, ayo kita ada perjalanan yang panjang lagi. Kita ada perjalanan yang seterusnya. Tak ada jumpa dengan, oh ni gadang. Macam mana duduk dalam syurga boleh turun pula ke bumi? Macam mana? Tak ada. Dalam dialog semua ni tak ada. Yang tu je dialog dia. Naik, bagi salam, jawab salam, dialu-alukan kedatangan, terus perjalanan. Sampai langit ke-6 berjumpa Nabi Musa, adalah dialog tambahan sikit. Jumpa Nabi Ibrahim, ada dialog tambahan sikit. Yang ni saya tak mau sebut. Tuan-tuan carilah dialog dia, kan? Tuan-tuan cari dialog dia, kan? Di pukul 9 ada sebenarnya, kan? Ada tengok jam kan? Ustaz di pukul 9, tak ada gaya nak berhenti lagi ni, kan? Subhanallah. Hadirin muliakan Allah. Kemudian naik berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Di situ Nabi bercakap dengan Allah dalam percakapan yang khusus, ruang yang Allah siapkan khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa nak menerima ibadah nama salat. Total salat ni ibadah lain semua turun. Zakat turun ibadah itu. Puasa turun ibadah itu. Haji umrah turun ibadah itu. Semua turun ni. Tapi ibadah nama salat dia tak turun. Muhammad mari naik. Naik ambil jemput ibadah ni, bawa turun ke bawah. Subhanallah. Tuan-tuan tak terasa ke solat ni benda besar, benda penting, kan? Hari ni tuan-tuan, di antara dosa besar yang ada dalam rumah kita semua hampir keseluruhan, apa dia tuan-tuan? Dosa meninggalkan solat. Dosa itu ada dalam hampir keseluruhan rumah yang ada di Malaysia dan di luar, tuan-tuan. Dosa besar meninggalkan solat ni, dan dosa besar itu ada di keseluruhan tempat keliling kita ni. Subhanallah. Dosa meninggalkan solat, dosa besar, kan? Nabi sampai naik nak jemput ibadah solat itu, sampai kita buat ringan, kan? Allah mengutuskan kepada Nabi dengan jumlah waktu salat yang saban kali kita sebut 50 waktu salat. Kemudian turun sampai di langit yang ke-6, jumpa dengan Nabi Allah Musa. Musa kata, apa yang diberikan kepada kamu hai Muhammad? Aku diberikan ibadah nama salat. Berapa waktunya? Nabi kata 50. Lalu katanya Nabi Musa, wahai Muhammad, naik semula kepada Tuhan, minta untuk diringankan. Umat kamu pasti takkan mampu. Umatku diberikan juga syariat salat dan mereka tak mampu. Umat kamu jauh lebih kecil. Minta kepada Allah diringankan. Tuan-tuan, ni jasa Nabi Musa pada kita umat Muhammad. Tuan-tuan bayang, kalaulah kita hari ni 50 waktu solat. Kalau 50 waktu solat, pukul 8 solat, 8 subuh solat lagi, pukul 8.30 sembahyang lagi, pukul 9, oh tak jadi kerja kita. Subhanallah. Saya ingat tak boleh seorang dua imam masjid surau ni, kena dekat 30 orang imam, tuan-tuan, baru boleh. Imam ni waktu dia 5 waktu hari ni, imam ni waktu dia 20 waktu. Subhanallah. Allah meringankan sehingga 5 waktu solat. Asbab peristiwa itu ketika Nabi Allah Muhammad berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Hadirin muliakan Allah, di antara yang saya nak sebut, tuan-tuan, ada 3 peristiwa yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj ini. Di antaranya banyak peristiwa, di antara yang saya nak sebut di sini, tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan satu kumpulan manusia.
yang menarik lidahnya keluar. Nabi kata, Nabi tengok dalam neraka, Nabi kata ada satu kumpulan manusia menarik lidahnya keluar. Lalu dia mengambil gunting dengan tangannya sendiri dan dia menggunting lidahnya sendiri, menggelepar kesakitan. Sakit kan? Sakit yang kita rasa hari ni kena cubit ni, begitulah sakit besok dalam syurga. Maksudnya dia bukan dalam neraka ni, dia bukan kesakitan yang pelik tak. Dia sakit macam kita hari ni cubit ni kan, itulah sakit. Dan kalau kita kerak tangan tu sakit, macam itulah sakitnya besok. Subhanallah. Cuma kita disakit di dunia sampai satu tahap mati. Dalam neraka sakit dia tak ada mati. Ya Rabbi, subhanallah. Tuan-tuan rasa kena bakar atas dunia, api dunia. Tuan-tuan bayang kena bakar api neraka macam mana kesakitan dia. Ya Rabbi. Bayangkan Nabi kata satu kumpulan manusia ditarik lidahnya, kemudian dia gunting lidahnya sendiri. Nabi bertanya kepada dia, wahai Jibril, siapa mereka itu? Mengapa mereka diperlakukan seperti itu? Katanya Jibril, hai Muhammad, itulah dia dalam kalangan manusia. Tuan jaga-jaga ni pesan Jibril. Itulah dalam kalangan manusia yang di atas muka bumi dulu dia bercakap menyuruh orang berbuat kebaikan, akan tetapi dia sendiri tidak mengerjakan kebaikan yang dia sebutkan itu. Tuan-tuan jaga-jaga, saya terutamanya dan kita semua. Saya banyak cakap kebaikan, mengarahkan orang berbuat baik tu kan. Dia bukan kata, oh lepas ni tak nak suruh orang buat baik Ustaz, takut kena gunting. Tak, bukan. Kan? Maksudnya bila kita sebut, kita berusaha memperbetulkan diri kita sama. Kan? Jaga-jaga. Kan Nabi kata, Jibril sebut, itu dalam kalangan manusia yang bila bercakap menyuruh manusia berbuat baik, tapi dia sendiri tak buat. Besok akhiratnya ditarik lidahnya dengan tangannya sendiri, satu lagi tangannya menggunting lidahnya sendiri, menggelepar kesakitan. Sampai bila? Sampai habis dosanya. Untuk bahagian itu cakap dia itu, belum masuk dosa lain lagi. Subhanallah. Itu pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, aku dipertontonkan, kata Nabi SAW, dengan satu kumpulan manusia yang dia berbaring. Manusia itu kemudian datang malaikat Zabaniyah. Zabaniyah ni siapa tuan-tuan? Zabaniyah ini penolong malaikat Malik, penjaga neraka. Namanya Zabaniyah. Apa dia buat ni malaikat Zabaniyah? Zabaniyah ni mengambil batu yang besar, melepaskan batu besar itu jatuh di atas kepala orang yang berbaring tadi, berkecai kepalanya. Subhanallah. Tuan-tuan, berkecai kepala. Lalu dihimpun semula kepala tadi jadi balik, diangkat lagi batu, dihempas, dihempuk atas kepalanya batu besar hingga berkecai kepalanya. Nabi tengok tu, Nabi geling kepala. Nabi kata, wahai Jibril, siapa mereka tu Jibril? Apa jawab Jibril? Hai Muhammad, itulah dalam kalangan manusia yang meninggalkan salat dan meringan-ringankan salat. Jaga-jaga kan. Ini pesan Jibril kepada kita. Itulah dia dalam kalangan manusia yang meninggalkan salat dan meringan-ringankan salat. Meringan-ringankan salat maksudnya melengah-lengahkan salat, mengambil mudah dengan salat. Tarkus salat wa ta'khiruha. Meninggalkan salat dan melengah-lengahkan salat, mengambil ringan dengan salat, bermudah-mudah dengan salat. Jaga-jaga kan. Ini berat ujian. Berat. Nampak tadi 50 waktu dah diringankan kepada 5 waktu, masih ambil ringan. Ini azabnya menanti. Batu besar patah kepala, berkecai kepala kan. Dicantum semula, empuk lagi. Tu ya Rabbi, subhanallah. Tu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, yang terakhirlah tuan-tuan, ada ke-9 ni kan, terakhirlah tuan-tuan, ke-9 lah. Kata Nabi SAW, aku ketika sedang berjalan dengan Jibril dalam peristiwa Mi'raj ini, ketika itu datang satu orang perempuan yang terlalu tua. Wanita yang terlalu tua, bongkok. Bongkok yang kita kata, tuan-tuan pernah tengok ni, bongkok ada bonggol belakang kan? Tak ada Nabi sebut ada bonggol ni saya lah nambah. Maksudnya Nabi kata terlalu tua, terlalu bongkok. Nabi kata terlalu tua, terlalu uzur wanita ini. Dia datang berjalan mengekoriku daripada belakang. Dalam peristiwa Mi'raj, seorang wanita yang terlalu tua, bongkok yang terlalu bongkok, dia datang
daripada belakang menegurku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini bertanya, "Hai pemuda, tunggu kamu wahai pemuda." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti, bahkan terus berjalan dengan Jibril, sambil Nabi bercakap pada Jibril, "Wahai Jibril, siapa itu?" Bukan Nabi takut dah. Maksudnya peristiwa tu Nabi kata ada satu orang perempuan terlalu tua, bongkok berjalan, ikut berbelakang, perlahan terkedek-kedek jalan. Dia kata, "Wahai pemuda, tunggu. Wahai pemuda, tunggu kamu." Nabi terus berjalan dengan Jibril. Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapa itu?" Apa jawapan Jibril? Jibril kata, "Wahai Muhammad, yang kamu lihat itu wanita yang telah terlalu tua bongkok itu, itulah dunia, tempat tinggalmu dan manusia seluruhnya. Terlalu tua dunia ni. Dan wahai Muhammad, mujur kamu berjalan, rezekimu Allah mentakdirkan kamu berjalan terus. Jika kamu berhenti dan berpaling melayani wanita itu, cakap perempuan tadi, jika kamu berhenti dan berpaling kepada wanita itu, nescaya umatmu pasti akan tenggelam dengan dunia." Subhanallah. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang dipertontonkan dalam peristiwa Mi'raj. Saya ambil 3 perkara ini untuk kita ambil renungan bersama. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit pembacaan ini menyegarkan semula ingatan kita tentang peristiwa yang sangat besar, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan agung yang diatur Allah, perjalanannya, skedulnya, programnya diaturkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntasnya apa? Untuk mengambil satu syariat bernama salat, bawa turun kepada kita untuk menjadi satu jalan kita semakin dekat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kok mana pun kita pusing cerita Isra Mi'raj ni, dia takkan boleh lari daripada cerita tentang salat. Saya sebut perjalanan tadi ni, saya sebut ni secara ringkas tuan. Kalau hak jenis yang betul-betul cerita Isra Mi'raj seketul-seketul kita cerita, langit pertama berlaku apa dialog dengan Nabi Ibrahim, apa dialog dengan Nabi Musa, tuan-tuan ke-12 lah kita balik. Jadi saya kira tuan-tuan, subhanallah, sekadar itu pembacaan, mutalaah, ulang kaji untuk segar semula cerita Isra Mi'raj ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada malam ini menyuntik sedar, menambah maklumat kita tentang apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kita kesedaran, memberikan kita sedikit keinsafan untuk kita semakin bersungguh-sungguh dengan kehidupan yang berbaki, yang kita semua tak tahu berapa lagi masanya. Kan tuan-tuan kan? Saya tak pernah tahu berapa lagi baki kehidupan kita. Jangan kata, "Oh muda lagi ustaz, lambat lagi." Tak, tuan-tuan. Saya diuji tahun sudah. Marhumah kakak saya meninggal tahun lepas, Ramadan tahun sudah 29 Ramadan tahun 2023 tahun sudah meninggal kakak saya. Umurnya muda, 38 tahun ketika itu. Kan? Maksudnya tuan-tuan, subhanallah, umur ni dia rahsia Allah kan? Rahsia Allah. Tak ada siapa boleh bagi jaminan boleh hidup berjumpa lagi sampai tahun depan, tak ada. Bahkan balik ni sahaja, keluar daripada masjid di surau ni saja, kita tak boleh bagi jaminan saya hidup sampai saya keluar ni ustaz. Balik rumah confirm tak ada siapa boleh bagi jaminan. Kan? Ianya rahsia Allah. Jadi dengan rahsia yang Allah simpan tarikh kematian kita ini, bersungguh-sungguh kan? Bersungguh-sungguh kan? Sebab bila terputus nyawa, maka putuslah ruang untuk beramal saleh. Putuslah ruang untuk kita minta ampun kepada Allah. Putuslah ruang untuk kita bertaubat kepada Allah. Putuslah. Jadi selagi Allah memberikan rezeki, masih ada ni, guna sungguh-sungguh saya dan kita semua. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. Yang baiknya daripada Allah, kurang dan lemah kelemahan kekurangan diri saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan ada lagi pertemuan yang lain. Jika tidak di dunia, yakin dan pasti insya-Allah kita akan berjumpa sekali lagi di akhirat Allah. Mudah-mudahan di dalam syurga Allah. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang bersama dalam siaran. Saya tengok ini siaran surau ni. Oh, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan rezekinya ada kebaikan daripada pertemuan ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dulu majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Lil ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihani dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat serta rezekikan kepada kami untuk kami beramal padanya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, rahmati dan berkatilah kami di dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami wahai Allah dalam bulan Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.